warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua yang mengikuti pada majlis malam munajat kita. Okey, teruslah sahaja. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan saya atas kejadian yang belum bertahan ya. Okey, Alhamdulillah. Kita diteruskanlah munajat apa tu? Tazkirah kita di malam ini, iaitu mengenai dengan satu tajuk yang ingin saya kongsikan, iaitu mengenai dengan rezeki sebenar. Bertepatan dengan malam munajat edisi wanita kali ini, saya melihat Masya Allah banyaknya bidadari-bidadari syurga yang hadir pada malam ini, yang berpeluang untuk menghadiri majlis ilmu di malam munajat ini. Saya ingin berkongsi dengan saudara wanita yang saya kasihi, termasuklah untuk diri saya sendiri, mengenai dengan satu perkara, iaitu mengenai dengan rezeki. Rezeki merupakan sesuatu yang kita ni sentiasa cari-cari. Kalau kita ni berdoa, kalau kita ni minta doakan orang, dan kalau kita ni memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara personally, kita ni selalu meminta, Ya Allah murahkan rezekiku, Ya Allah luaskan rezekiku, doakan saja aku murah rezeki. Memang itulah yang selalu kita ni minta-minta. Tetapi hakikatnya, sedarkah indah kita ni bahawa hidup kita ni memang sudah diselubungi oleh rezeki yang tidak pernah putus. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kalaulah sebenarnya rezeki ini disebabkan tingginya pangkat dan kedudukan, maka Allah sudah mengurniakan kita ni tingginya pangkat dan kedudukan. Kalaulah rezeki ini diukur daripada banyaknya harta, kenapakah kita ni merasakan semakin banyaknya harta tani, semakin sikit masa tani, semakin banyak pulang yang perlu kita ni uruskan dek banyaknya harta ni. Dan kalaulah rezeki itu berbentuk kejayaan, kenapa semakin kita ni berjaya, semakin jauh kita ni terpisah dari orang lain, lantaran orang awar dan galat untuk bergaul dengan kita ni, disebabkan banyaknya kejayaan yang kita ni capai. Saudara seagamaku, rezeki ini memang sudah tertulis sejak dahulu. Walau kita ni ke ujung, ke pisuk, ke hilir, ke hulu, pasti rezeki itu akan datang kepadamu. Tergantung saja sekuat mana usahamu. Makin kuat berusaha, maka makin banyaklah rezeki yang akan diterima selalunya. Hakikatnya, kita ni hidup ni semakin berusia. Kita ni adalah wanita, kita ni adalah ibu, kita ni adalah isteri. Dan walaupun kita ni tidak mempunyai pasangan, tidak berkahwin sekalipun, selalunya kita ni adalah wanita-wanita hebat yang diamanahkan untuk menjaga perlindungan ataupun orang tua kita ni ataupun ahli keluarga. Masya Allah. Kalau kita ni melihat bercakap mengenai dengan rezeki ni, kita ni melihat kehidupan seorang wanita bukanlah senang. Bebanan kerja pejabat memang sudah sedia banyak. Semakin tinggi jawatan kita ni, semakin banyaklah kita diperlukan. Hakikatnya memang macam itu. Balik ke rumah pun ada lagi kerja menunggu. Banyaknya urusan yang belum selesai. Kadang-kadang jam 9 baru tadi kan berjumpa bilik tidur. Itu pun baru je kan siap-siap. Ya Allah, anakku pun belum buat art test. Cuma nak kan sekolah esok. Keluar lagi buat lagi art test. Masuk lagi baru kan tidur, ingat lagi projek lagi belum berprint. Memprint lagi projek. Baru pun tadi siap mengusai makanan untuk selepas makan malam, otak sudah ligat berfikir apalagi kan disediakan untuk sarapan pagi esok, untuk dibekalkan anak-anak ke sekolah. Belum lagi urusan kewangan, belum lagi urusan kekeluargaan. Masya Allah, Allahu Akbar. Beratnya beban seorang yang bergelar wanita, sama ada isteri ataupun ibu. Kan dikatakan tadi ada rezeki, hidup sudah penuh dilimpahi rezeki. Dapat pasangan yang memahami, Masya Allah, rumah serba selesa, anak-anak serba pandai, taat dan comel, pendapatan makin bertambah sehari ke sehari. Cuma saja situasinya, kita ni semakin sibuk. Sedangkan kita ni pun tania ada bebanan. Bebanan apa? Bebanan tanggungjawab di hadapan ilahi kita ni. Apa yang ku bawa nanti di hari kiamat kelak kalau aku menghadap Tuhanku? Cukupkan amal ibadahku. Aku ni di rumah menyasar, memasak. Kalau di pejabat bekerja. Kalau di rumah kadang-kadang mengurus anak-anak, banyak masa ni habis. Kadang-kadang ada niat untuk bangun di 1/3 malam. Tetapi badan sudah letih. Jadi memang ini adalah cabaran-cabaran. Saya berdoa semoga kita ni dikuatkan di dalam menerima cabaran ini. Kita diikhlaskan hati kita ni. Kerana tidak ada satu amalan pun yang seorang wanita lakukan untuk kebahagiaan suami dan anak-anaknya akan berlalu sia-sia tanpa ganjaran daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi para muslimin muslimat yang dirahmati Allah, para wanita yang saya kasihi, kita ni Allah bagi sifat sebagai wanita ni, kita ni ada akal fikiran yang tajam. Jadi anitah gunanya ni. Walaupun kita ni banyak angan-angan, banyak planning, tapi kadang-kadang tadi terlampau sibuk bah. Sehingga kan kadang-kadang shopping grocery pun tadi pakai delivery service. Memang ini hakikatnya.
Perlulah difahami, perlulah kita ni ketahui. Tujuan kita ni memohon rezeki sebenarnya adalah adakah untuk kita ni seronok di dunia sahajakah ataupun untuk bekalan tani ke akhirat kelak. Kalau hanya sekadar untuk di dunia, artinya rezeki itu tidak mendatangkan manfaat kepada kita ni kecuali masa kita ni di dunia saja. Dikala kita ni berada di dalam kubur yang gelap, dikala malaikat menyoal kita ni, tanah menghimpit di kiri dan kanan, apa kan kita ni bawakan kalau kita ni kurang ilmu, kurang ibadah, kurang munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita ni bersifat seperti lilin yang membakar diri, menerangi orang lain. Sebab lilin ni sifatnya ia akan hangus, ia akan hancur, ia akan mati. Tetapi kita ni adalah wanita yang gigih berjuang. Setiap hari ngalih, tapi esoknya bangun lagi ke pejabat lagi, bekerja lagi. Setiap hari ngalih, esoknya bangun ke sekolah lagi, mengajar lagi, balik ke rumah ngalih lagi, esoknya teruskan lagi. Begitulah sifat wanita dan begitulah kuatnya insan yang bernama wanita. Saudaraku yang kukasihi, rezeki yang sebenar ialah berapa banyakkah masa yang mampu kita dihabiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atutah rezeki sebenar. Kalaulah Allah sudah membekalkan kita ni dengan rezeki yang cukup, janganlah jadikan ianya sebagai alasan untuk kita ni terus hanyut dengan kehidupan dunia. Tetapi jadikanlah rezeki itu sebagai pemudah cara untuk kita ni beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu hari nanti kita ni akan meninggalkan dunia ni. Dan dikala itu, rezeki yang kita ni cari-cari siang dan malam itu, rezeki yang kita ni pohon tanpa putus satu, kalau bukan gunanya untuk membekalkan tani nanti, untuk apa tah? Jadi anitah gunanya. Kita ni cari solution. Walaupun kita ni sabar, tetapi kita ni mesti memikirkan, benarkah berkat rezeki ni dengan aku mengumpul-ngumpul harta yang banyak ni? Kita ni wanita selalunya, kalau kita ni banyak duit, kita ni akan menyimpan. Lazimnya wanita macam tu. Katanya, aku kan menikmati jua aku punya jerih payah ni. Titik paluhku. Ni aku kan menikmati. So, dibalikan emas satu di kiri, satu di kanan. Masya Allah. Bagusnya wanita ni, bijaknya wanita ni. Tetapi, benarkah emas-emas yang kita ni kumpul ni, harta-harta yang kita ni kumpul, beg berjenama mahal, jam yang berjenama mahal, memang kesukaan wanita kan? Benarkah ni akan dapat menolong kita ni? Benarkah rezeki titik peluh ni akan dapat menghentikan titik peluh kita ni? Titik peluh yang selalu kita diperjuangkan sampai kita ni tidak ada masa kan bangun malam, sampai kita ni tidak ada masa kan mengaji Al-Quran, dan sampai kita ni tiada masa untuk menyantuni suami dan anak-anak. Jadi para muslimin muslimat yang dirahmati Allah, janganlah kita ni malu apabila kita ni hidup bersederhana. Jangan fikir rezeki yang banyak itu untuk menunjukkan bahawa kita ni sempurna di mata orang lain. Kerana kesempurnaan memang tidak akan pernah ada kecuali ianya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai seorang wanita, kita ni kuatkan hati, tekalkan hati kita ni. Tidak ada salahnya kita ni tidak sesempurna orang lain. Tidak ada salahnya untuk kita ni mencari pembantu. Mungkin daripada kalangan ahli keluarga atau secara profesional. Kalau ia boleh mengimprove kualiti kehidupan kita ni, why not? Get a help. Ataupun mungkin kita ni menjadi masalah, kita pandai memasak. Masalah bukan isu memasak ni jadi masalah setiap hari menjadikan kita ni ngalih ataupun merasa rendah diri. Ini ada salahnya kita ni membeli makanan tapau sekali-sekala. Sebab yang wajib dalam agama bukanlah memasak makanan, tetapi yang wajib ialah menserving makanan, melayan suami dan mengurus rumah tangga. Asalkan suami okey, anak-anak bahagia, pedulikanlah apa orang kata. Sebab yang kan kita ni cari di sini ialah fizikal yang sehat, hati yang selamat dan badan yang kuat untuk kita ni terus beribadah. Kerana beribadah itu tah rezeki sebenar. Sedangkan rezeki kesenangan, rezeki ketenangan, rezeki yang lain-lain itu hanyalah ia punya wasilah ataupun cara untuk mencapai rezeki yang sebenar itu. Okey. Banyak cukup sudah cakap Ustaz Hani. Sedikit kan saya kongsikan mengenai dengan rezeki. Rezeki ini sangat luas. Ini kiralah mungkin kita ini selalu kekurangan duit ataupun selalu cuba berlebihan duit. Tetapi rezeki Allah Subhanahu Wa Taala tu sangat dekat. Kata saya tadi, tinggal saja akal fikiran tadi untuk menggunakan sumber yang ada. Firman Allah di dalam surah At-Talaq ayat 2 hingga 3. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan kepadanya rezeki daripada sumber yang indah disangka-sangka. Artinya, indah kiralah tani jual keropok, jual mihun atau kita ni jadi personal shopper di bandar-bandar raya besar, asal kita ni bertakwa kepada Allah, yakinlah rezeki Allah itu pasti akan datang. Tidak kiralah betapa banyak rezeki hilang daripada genggaman tani, yakinlah bahawa Allah itu lebih kaya daripada apa yang hilang. Kemudian, yang kedua, rajinlah untuk kita ni beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang beristighfar ni akan sering mendapat rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud,
Barang siapa yang selalu mengamalkan istighfar, Allah jadikan untuknya bagi setiap kesempitan jalan keluar, dan bagi setiap kesusahan itu kelapangan, dan memberikannya rezeki yang tidak terlintas di hatinya. Dan yang ketiga ialah menghubungkan silaturahim. Rajin-rajin bertanya hal jiran, rajin-rajin menteks mama mertua walaupun tinggal jauh, rajin-rajin bertanyakan khabar sahabat ayah dan ibu yang telah pergi, kerana menghubungkan silaturahim ini adalah salah satu punca datangnya rezeki. Dan yang keempat ialah meluangkan masa untuk beribadat. Ini sesuai yang dengan saya akan katakan tadi. Rezeki sebenar kita ni bukanlah terletak pada harta yang kita ni cari, ataupun kemewahan yang kita ni kecapi, atau kejayaan anak-anak yang berada di depan mata. Bukan itu sebenarnya. Tetapi rezeki sebenar ialah berapa banyakkah dalam sehari semalam yang dapat kita ni peruntukkan untuk kita ni menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan perkongsian malam ini akan mendatangkan kebaikan dan mendatangkan rezeki sebenar yang kita cari-cari, bukan sahaja untuk di dunia, malahan yang lebih utama untuk di akhirat nanti. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.